Hari ini menarik sebab saya seorang bapa yang mana anak saya berusia 8 tahun, dah jadi 2 lah. Dah jadi 2, 6 tahun tadika dan juga 3 tahun. Belum sekolah lagi. Tapi pastinya sebagai golongan ibu bapa, orang tua, memandang serius ke arah pendidikan anak-anak. Saya percaya anda yang menonton sekarang pun sama mementingkan tentang pendidikan anak-anak. Mana ketidaknya kita mahukan anak kita menjadi seorang yang berjaya satu hari nanti. Dan hari ini kita akan membincangkan sesuatu yang menarik bercerita tentang pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Terima kasih ucapkan kepada Encik Zainuddin Mohamad Noor, Timbalan Pengarah Pengoperasian Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional yang hadir hari ini untuk membincangkan lebih terperinci lah insya-Allah dalam masa yang ditentukan ini. Encik Zainuddin, kita akan cerita sedikit sebanyak tentang apa yang dikatakan tentang pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menyambut Hari Merdeka. Semalam Hari Merdeka di sinilah, di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Okey, Encik Zainuddin, menarik hari ini. Boleh tak Encik Zainuddin tentangkan sedikit penerangan tentang kandungan, kandungan pelan pembangunan pendidikan Malaysia untuk tahun ini sehinggalah 2025 nanti. Okey, 15 tahun lebih kurang. Ya. Okey, 13 tahun. 13 tahun. Silakan Encik Zainuddin. Pelan Pendidikan Malaysia ini merupakan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia lah, untuk melonjakkan sistem pendidikan negara kita. Baik. Supaya sistem pendidikan negara kita ini setanding dengan sistem pendidikan yang terbaik, negara-negara yang terbaik di dunia lah. Jadi laporan awal tentang PPPM ni telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 11 September 2012. Ya. Jadi untuk membolehkan laporan ini wujud, ya, selain daripada input daripada rakyat, ya, dapatan kajian daripada institusi pengajian tinggi awam, UNESCO, World Bank, TIMS dan PISA digunakan, ya, untuk merangka PPPM ni. PPPM dia punya nama singkatan. Okey. So PPPM ni dia menggariskan 5 aspirasi sistem dan juga 6 aspirasi murid lah. Untuk mencapai ini, dia mesti melalui 11 anjakan. Okey. Dan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat dalam 3 gelombang lah. Baik. Sehingga tahun 2025. Okey. Di 11 anjakan ni adalah perkara yang utama, ya, yang dilakukan untuk menghasilkan perubahan dalam sistem pendidikan negara. Dan setiap anjakan ni perlu memberi impak lah. Sekurang-kurangnya daripada 5 keberhasilan sistem, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan juga kecekapan. Dah dirangkumkan menjadi satu lah tu. So kualiti dalam sistem pendidikan tu menjadi fokus utama, merintasi semua anjakan, supaya apa yang kita nak ialah sistem pendidikan yang dijalankan itu memberi impak yang besar ke arah kemajuan negara. Jadi untuk kita bersaing di peringkat global, kita perlu melihat keberhasilan murid itu secara holistik. Jadi murid yang kita didik itu akhirnya besok jadi orang yang bagaimana. So setiap murid ni dia ada potensi masing-masing. Berbeza pula tu? Berbeza-beza. Ada yang berpotensi dari segi akademik, dan juga ada yang berpotensi dari segi ataupun cenderung minat dalam bidang kemahiran. Baik. Sebab itu kita tak boleh paksa anak-anak kita untuk dia tumpu pada bidang akademik. Mungkin ada sebahagiannya mereka ni cenderung untuk mengikuti aliran bidang kemahiran. Jadi itulah, sebab itu aspirasi dalam PPM ni meliputi 2 aspek. Yang pertama ialah sistem pendidikan secara keseluruhan, dan yang keduanya ialah murid itu sendiri secara individu. Jadi visi dan aspirasi ini adalah menjadi landasan kepada transformasi sistem pendidikan Malaysia sekarang. Okey, sebagai contohlah, anak murid sekarang ni saya rasa berbeza-beza dia punya minat, dia punya kemahuan. Saya yang ada 3 orang anak ni pun baru 3 tu, pemikiran mereka dah berbeza-beza, minat mereka dah berbeza-beza. Jadi boleh perjelaskan sedikit tentang laluan pendidikan yang boleh diikuti oleh anak-anak kita sendiri? Sebenarnya kita memberi pilihan, ya. Jadi bagi murid-murid yang mempunyai potensi dari segi akademik, mereka boleh mengikuti persekolahan arus perdana, sebagaimana sekarang lah. Masuk sekolah rendah, kemudian masuk sekolah menengah harian, mengambil PMR, seterusnya mengambil SPM, masuk dengan tenam atau matrikulasi, dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke pengajian tinggi. Tapi samping itu juga kita perlu lihat ada anak-anak kita yang mungkin mempunyai kecenderungan dalam bidang kemahiran, ya, betul, skill, betul, hands on. Jadi mereka ini
ada laluan untuk mengikuti pendidikan, persekolahan. Sebab kita di tingkatan 1 sebenarnya kita ada menawarkan program pendidikan asas vocational. Okey. Itu bermula pada tahun ini. Sudah ada. Sudah ada. Kita dah ada 65 buah sekolah menengah harian yang menawarkan PAV. Pendidikan asas vocational. Okey. Di samping itu juga kita telah mewujudkan college vocational, iaitu memberi peluang kepada pelajar-pelajar lepasan PMR masuk college vocational. Wow. 4 tahun 3 bulan. Mereka ini akan mendapat diploma vocational Malaysia. Vocational. Kalau dia masuk selepas PMR, SPM mereka macam mana? Mereka ini tidak akan mengambil peperiksaan SPM. So selepas tingkatan 3 masuk terus college vocational, 2 tahun yang pertama tu dipanggil pra-diploma. Wow. Dan dalam pra-diploma ini kita belajar juga mata pelajaran akademik, tapi tidak sebanyak sebagaimana pelajar-pelajar sekolah harian biasa belajar. Dan kita mempunyai BM yang setara dengan SPM. 2 tahun pertama. Selepas 2 tahun pertama, mereka akan mengikuti 2 tahun 3 bulan lagi untuk diploma, program diploma itulah. Maknanya selepas PMR ataupun tingkatan 3 tu masuk tingkatan 4 dan masuk college vocational yang dinyatakan. Dan kemudian peperiksaan selepas 4 tahun itu. Macam mana? Saya nak tanya ini lari sikit daripada soalan tentang perspektif ibu bapa tentang anak-anak yang macam ni. Sebab dia orang akan fikir, alah kat Malaysia ni kena masuk SPM, tak boleh tak ada SPM, kalau tak ada SPM susah. Apa pandangan Cik? Mungkin dulu begitulah sebab kita punya mentaliti kita sejak sebelum merdeka sampai sekarang mesti SPM. Tapi dunia sudah berubah. Dan teknologi juga sudah berubah. Jadi pada masa ini kita lihat bahawa keperluan tenaga kerja di luar sana ialah kepada mereka yang mempunyai kemahiran yang tinggi. Betul. Skill yang cukup lah kan untuk mengikuti pekerjaan. Jadi mereka tidak lagi dinilai dengan apa sijil yang ada. Bahkan di industri sana mereka akan melihat dari segi kompetensi pelajar-pelajar apabila mereka keluar dari sekolah, sama ada mereka boleh melaksanakan atau tidak. Saya percaya itu antara kelebihan lah ya, antara jika pelajar tersebut memilih aliran teknik dan vocational berbanding dengan aliran perdana. Itu antara kelebihan dia lah. Antara kelebihan dia. Program-program yang ditawarkan di bawah pendidikan teknik vocational ni apa pula? Dalam transformasi pendidikan vocational ni, kita sebenarnya merekayasa ataupun re-engineering pendidikan vocational itu supaya pendidikan vocational ini akan dapat menyumbanglah kepada kepada agenda transformasi Malaysia itu sendiri. Sebab itu kita kalau nak jadi negara berpendapatan tinggi, kita perlu melahirkan ramai tenaga mahir. Jadi sebab itulah Kementerian Pendidikan nak mengarus perdanakan pendidikan vocational ini sama dengan pendidikan tadilah yang sebagai akademik tadi kan. Jadi untuk menghasilkan tenaga mahir, usahawan yang berdaya saing, modal insan yang berjati diri, yang memiliki kelayakan dan kemahiran yang tinggi yang diiktiraf oleh industri ini, itulah yang kita lakukan dalam transformasi pendidikan vocational. Kerana fokus kita ialah pelajar-pelajar yang keluar daripada college vocational nanti, dia mempunyai ciri-ciri keboleh kerjaan dan boleh dipasarkan di industri. Sebab itu kita transform sekarang. Sekolah menengah vocational jadi college vocational. Dia ada beza tu. Dulu sekolah menengah vocational. Maknanya sekarang memang dah ada lah college vocational memang dah ada. Jadi dulu sekolah menengah vocational kita menyediakan pelajar dia ambil SPM untuk sambung belajar. Tapi sekarang college vocational kita sediakan bakal pekerja untuk menjadi tenaga mahir bagi keperluan industri. Di keperluan industri sangat besar di Malaysia ni. Kalau menjelang wawasan 2020, setuju. Kita ada 5 koridor ekonomi negara. So untuk itu kementerian berhasratlah untuk meningkatkan enrolment pelajar yang mengambil aliran vocational ni. Jadi sekarang ni kita pun dah ada college vocational Kementerian Pelajaran Malaysia, sekolah menengah vocational yang kita convert jadi college vocational. Ada 72 buah
yang sedang beroperasi pada tahun ini. Jadi itulah antara intipati intipati yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Zainuddin Mohamad Noor, Timbalan Pengarah Pengoperasian Bahagian Pendidikan Teknik dan juga Vocational. Dan saya percaya anak-anak muda sekarang bertuah dengan apa yang telah pun diusahakan untuk anda atas dasar Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini. InsyaAllah banyak pilihannya dan ibu bapa juga perlu mengambil perhatian dan juga memantau hasil pembelajaran anak-anak mereka. InsyaAllah jangan susah hati. Yang penting kita berikan dorongan kepada anak-anak kita. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Zainuddin Mohamad Noor kerana sudi bersama dengan kami. InsyaAllah ada kelapangan, ada kesempatan kita boleh borak-borak lagi tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini. Banyak